A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Ini adalah sesi FB Live Sepak Terajang Kehidupan. Sepak Terajang Kehidupan STK bahagian 4. Yang ini kali keempat. So alhamdulillah kita telah melepasi 3 kali Sepak Terajang Kehidupan STK FB Live. Dan kali ini adalah kali keempat. So insyaAllah program ini kalau tidak banyak sedikit akan memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Jadi terima kasih Cik Hafiz Fah dah masuk dah tu. Waalaikumsalam Cip. Ya, okey. So bila kita boleh ngeteh ni Cik Hafiz Cik Hafiz ni dia adalah juga usahawan keselamatan dan kesihatan pekerjaan Kita ada Cik Safwan ni hari ni, Cik Hafiz Kita ada Cik Safwan. Sementara kita tunggu yang lain ni, mungkin kalau tengok ada yang dah join ni, so bolehlah say hi ke, cakap Assalamualaikum ke dan sebagainya. Ataupun nyatakan sama ada suara saya, gambar dan sebagainya jelas ataupun tidak. Jadi hari ini kita akan bersama dengan seorang usahawan yang akan menceritakan tentang jatuh bangun Cik Afifah Yang ini kita ada Cik Safwan Abu Kasim. Cik Safwan, apa khabar? Alhamdulillah. Wah, baju 100%. 100%. Kata santai, kita santai. So dia pun bekerja Dia bekerja. Dia akan ceritakan nanti tentang pengalaman-pengalaman sepak terajang, jatuh bangun dan sebagainya. Cuma dalam rancangan ini kita tidaklah cakap lepas di mana kita bertapis juga apabila kita nak menjemput sesebuah organisasi, nama orang tertentu dan sebagainya. Jadi sebelum kita teruskan, terima kasih Cik Arif Hazwan. Assalamualaikum, terbaik. Cik Ikhwan Muhammad Zaman, terima kasih kerana hadir. Jadi jangan lupa like and share live ini. Alhamdulillah untuk sesi yang 2 hari lepas Cik Safwan share 132 share tak salah saya yang orang dah share. Jadi walaupun kita baru buat 3 kali, so begitu baik sekali sambutannya. Jadi sementara kita tunggu yang lain. Waalaikumsalam Cik Abdul Hafiz. Terima kasih kerana join FB live kita. So kita ada Cik Safwan Abu Kasim hari ini. Jadi sebelum saya perkenalkan ataupun beliau memperkenalkan diri, saya terangkan tentang sepak terajang ni. Mungkin ada yang tidak tahu, saya Aziz bin Basiran ataupun boleh panggil AB adalah founder ataupun individu yang memperkenalkan sepak terajang kehidupan ni dengan tujuan adalah untuk kita berkongsi maklumat sepak terajang. Sepak terajang ni Cik Safwan, yang kita nak cerita ni ada dua lah. Yang pertama adalah sepak terajang ni memang sepak betul lah ni, Cik Safwan. Ni bergaduh sepak terajang. Itu pun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sepak terajang yang kita tak nampak ataupun benda ni benda-benda yang kita lalui. Jadi contohnya mungkin kena kencing supplier. Ni benda-benda yang boleh dikategorikan sebagai sepak terajang. Jadi kita mungkin boleh berkongsi, cuma kita dilarang untuk memberitahu nama sebenar. Kalau kita boleh buat bukan nama sebenar, tu boleh. Jadi terima kasih ramai juga nampaknya ni. Cik Hamzali Yahya hadir pertama kali. Alhamdulillah Cik Hamzali Yahya. Program ni sebenarnya adalah yang kali yang keempat. Anda boleh tengok di YouTube. You boleh type Aziz Basiran ataupun sepak terajang. Anda boleh tengok juga dalam FB page saya, FB page Aziz Basiran-AB Aziz Basiran-AB, sebab ini adalah inisiatif yang dah lama saya nak buat Walaupun saya pun agak keletihan hari ni Cik Safwan hari ni memang penuh sedikit jadual. So ngam-ngam sampai di office ni. Jadi kita akan buat. Jadi program ni kita nak berkongsi serba sedikit daripada pengalaman-pengalaman diri saya sendiri, pengalaman Cik Safwan Abu Kasim hari ini sebagai seorang usahawan kita akan cerita Sebab apa Cik Safwan? Usahawan ni tawakal kena tinggi kan Cik Safwan sebelum kita proceed ke negara tunggu yang lain. Betul. Tawakal kena tinggi Ni berbanding dengan orang yang makan gaji lah. Saya rasa tawakal dia orang bukan tak tinggi, tapi tawakal orang yang meniaga ni memang tinggi. Sebab tak tahu bulan depan ni diorang bayar ke tak. Kan? Bulan depan tu jadi ke tak sebenarnya. Tahun depan. Ini benda-benda yang kita tidak pasti. Terima kasih ramai pula Cik. Kita ada Cik Muhammad Sazwan Ishak.
Hamzali Yahya, mantap bosku. Okey, Cik Sazwan ni pun usahawan juga. So insya-Allah satu hari nanti kita akan bersama beliau. Saya pun ada sedikit kerjasama bersama beliau lah. Cik Adham Muhammad, terima kasih. Daripada pengalaman-pengalaman diri saya sendiri. Salam. Pengalaman Cik Muhammad Sazwan Ishak. Geng Misha mana? Tak tahu boleh panggil dia orang. Dia orang sibuk. Dan Cik Sazwan Ishak. Geng Misha mana? Tak tahu. Alright. Jadi Cik Hafizfah, geng Koperasi Usahawan Safety lain mana? Okey, boleh jemput dia orang. Cik Adam Muhammad ada. Okey, Cik Anwar Harun, terima kasih. Cik Anwar Harun ni memang sangat supportive. Saya kenal dia memang dah lama lah Dah lama kenal dia. Salam tuan. Waalaikumsalam. Cik Adam Muhammad, lama tak jumpa tu lah. Mungkin boleh datang ke studio kami ke? Boleh ngeteh-ngeteh ke dengan usia-usia kita yang dah begini ni. Cik Saiful ST. Dia ni memang orang Kementerian Kesihatan ni, KKM. Jadi kita ada ramai di sini. Jadi seperti biasa kita ada hadiah nanti Cik Sazwan. Maknanya mereka boleh tunjukkan sikit Cik Izzah. Tolong ambilkan sampel tudung. Alright, jadi kita ada macam biasa peserta-peserta yang aktif, yang memberi info yang selalu join dan sebagainya. Kita punya kru di sini akan bukan saya tak seorang ini, saya tak seorang. So kita akan bagi tudung bidadari tudung jenama bidadari lah. Kalau yang mana belum kahwin tu bolehlah bagi pada tunang ke, kalau tak bagilah pada mak ke, makcik ke dan sebagainya So macam-macam design, kita ada berpuluh-puluh design. Jadi untuk malam ni kita akan bagi bidadari premium scarf. Yang sebelum ni kita bagi topi jenama cap. So kita bagi kurta jenama khalif. Yang lepas kita bagi tudung bidadari. So yang ini kita bagi tudung bidadari. Next kita akan bagi benda-benda lain Cik Sazwan. Alright. Jadi kita mulakan terus. Sebelum kita mulakan Cik Safwan dan yang lain, bagi yang pertama kali saya Aziz Basiran. So ada panggil AB saja. Sepak terajang ni adalah inisiatif kami dan tujuan dia adalah kita nak mengumpulkan circle kita Cik Safwan yang lain-lain. Yang pertama adalah circle dari segi golongan yang berjaya. Mereka boleh berkongsi. Sebab golongan-golongan yang berjaya ni biasanya usia dia pun mungkin ada yang muda, ada yang sederhana, ada yang dah agak senja dan sebagainya. Jadi bagus juga kalau boleh berkongsi. Yang kedua, yang pertama orang berjaya. Yang kedua orang pernah berjaya Cik Safwan. Dia pernah berjaya dulu. Jadi boleh jadikan iktibar. Yang ketiga, yang sedang menikmati kejayaan. Itu yang selalu share kat FB, share kat Insta, share kat TikTok. Dia ada kereta baru, dia ada rumah baru. Kejayaan dia. Kejayaan dia ada beli tanah ke perniagaan. Lepas tu belakang tu adalah lagu. Lagu-lagu. Tu macam tu lah ini. Yang itu ada dua golongan lah. Yang pertama adalah memang dia nak untuk niaga kan. Yang pertama, yang kedua bukan untuk niaga, dia suka-suka lah. So yang ketiga adalah golongan yang mahu berjaya. Jadi dalam program ni dia tak mesti usahawan. Melalui kehidupan. Tadi saya baru berbual dengan kawan saya. Jadi saya ingin kongsi dan saya nak bagi sedikit terima kasih kepada beliau sebab ayat beliau dia kawan sekolah saya. Dia juga usahawan Cik Safwan dan dia memang sangat luas pengetahuan dalam perniagaan antarabangsa luar negara. Jadi mungkin kita suatu hari saya boleh panggil beliau. Memang kawan sekelas saya dan ayat yang dia pakai adalah boleh dengan izin Allah. Boleh dengan izin Allah. Gitu kita guna ayat. Sebab insya-Allah memang bagus. Tapi orang Melayu ni kadang minta maaf lah. Insya-Allah dia adalah insya-Allah di mana nak sedapkan hati kita. Boleh kita datang ke ataupun kita boleh meeting insya-Allah. Kadang-kadang dia tak nak pun, dia tak datang pun sebenarnya. Jadi kita kena faham betul-betul makna. Jadi kita ada Cik Adham Muhammad. Okey, siapa-siapa yang nak bertanya dengan Cik Safwan nanti boleh tanya. Jadi Cik Safwan, boleh perkenalkan diri sikit. Okey, baik. So terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua nah. Saya mungkin pertama kali lah, mungkin orang mungkin pertama kali tengok muka saya ni. Cuma bezanya malam ni saya buat live, saya tak boleh tengok kat skrin ni. Tu masalah tu. saya tak boleh baca apa-apa. Saya tak boleh nampak dekat sini, saya just nampak muka saya je kat telefon ni. Tapi tak apa, insya-Allah. Okay. Saya guna handphone lah ni.
Okey. Okey, tapi tak apa, insyaAllah. So nama saya Syafwan Abu Kasim lah. Sekarang ni alhamdulillah saya memang asal orang Semanggoy dan sekarang ni saya dah 11 tahun saya dekat kampung lah. Okey, dulunya macam kita tahulah saya juga Abang Aziz ni adalah senior dekat company yang lama kami lah. Dia merupakan senior saya, super senior saya dan alhamdulillah nak jadikan cerita waktu dia contact saya untuk masuk dia punya program malam ni, saya pun kata, alamak abang ni dia based on apa? Dia based on apa cari kata, tapi saya rasa been honoured lah sebab dipanggil untuk berkongsi pengalaman saya. Jadi kalau nak cerita pasal usahawan, saya betul ke abang balik nak ada reason kenapa namanya usahawan. Salah usaha, sawan. Itu saja bang. Kalau usaha boleh kena salah sawan bang. That's why perkataan usahawan tu pun memang sesuai dengan tajuk sepak terjang kita ni. Usahawan tu pun nama dia pun dah keras sebenarnya. Jadi insyaAllah pada malam ni hopefully perkongsian kita pada malam ni dan alhamdulillah macam abang kata dalam tiga kategori yang abang sebut tadi tu, yang sedang berjaya, pernah menikmati tempat berjaya. Saya rasa saya boleh kata saya di dalam kategori 4 tu lah. Maksudnya pernah merasa apa tu bang, abang kita kena faham ni untuk siapa-siapa ni nah. Berniaga ni dia punya konsep dia bukan macam makan gaji bang. Orang berniaga ni dia punya payment datang macam siput betul jalan. Time dia nak pergi tu, macam ribut. Jadi insya-Allah stay dengan saya. InsyaAllah mari kita akan kongsi macam mana dikatakan sepak terjang. Itu bang pengenalan pada saya. Nah insyaAllah nanti orang baru boleh tanya. Kita ada daripada grup company besar juga yang join ni, Dr. Khairul ni tak salah saya, daripada Mekar Asturi datang ke kelas ni niat nak belajar dengan semua sahabat yang dalam yang pertama kita niatkan kerana Allah, apa-apa pun kita buat, dan yang kedua kita mungkin benda ni kita dah selalu dengar tapi kadang kita tak buat ataupun benda tu tak kena kat kita jadi kita tak kisah. So saya jumpa juga ramai kawan-kawan saya yang dah pencen, bila dah pencen dia tak boleh nak tahu nak buat apa Cik Safwan. Kan? Dia dah 60, lepas tu dia tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu bagaimana mereka akan meneruskan kehidupan, sebab saya pun belum sampai ke umur begitu lah. Cik Hamzali Yahya, usahawan sama dengan salah usaha sawan. Good point dia kata. Cik Safwan nampak. Ini pun pertama kali saya dengar ni. Walaupun saya dah banyak pergi program-program usahawan. So perkataan yang mudah, memang pedas lah. Memang pedas. Bukan sawan je, dia boleh lebih daripada tu. Jadi Cik Amir Afam. Cik Amir Afam ni kontraktor, dia seorang engineer. Dia berada di Pahang kalau tak silap saya. Betul Cik Afam. Kemah intro. Alright. Jadi sekarang ni, buat masa tak panjang kita akan habis pukul 10. Program kita lebih kurang 45 minit. Tetapi tolong like and share. So anda boleh, mana yang tak dapat ikuti boleh join ataupun boleh tengok dalam FB page Aziz Basiran, Isaac BASIRAN -AB. So kat situ saya buat dalam FB page. Jadi ini adalah kali keempat. Kalau sebab apa kami teruskan, sebab alhamdulillah kali pertama buat ramai feedback yang baik. So macam ni lah Cik Safwan kan, ada kadang-kadang kita buat apa pun memang akan ada dipanggil haters ataupun naysayer. Naysayer yang akan kata benda ni buang masa lah, benda ni. Tidak ada masalah sebab orang-orang macam kita ni Cik Safwan adalah orang-orang yang dah tak kisah pun benda tu. Betul. Saya pernah tanya seorang kawan saya cakap dengan dia, salah satu lah asas untuk bekerja sendirilah. Yang pertama, dia ada banyak. Antaranya yang paling asas adalah boleh tak hang pergi makan kat kedai seorang-seorang, sedangkan yang lain tu ramai-ramai dengan family dengan apa, kita sampai ke situ kita makan seorang-seorang. Kan kita selalu outstation dan sebagainya. Betul Safwan Jadi kalau kita itu pun tak boleh, masalah. Masalah. Macam mana kita nak jumpa CEO, kita nak meeting dan sebagainya. Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang klien appointment kita dah sampai dia kata tak jadi. Banyak kali lah saya kena. Jadi dah nak sampai ni dia kata tak jadi, tapi kita tidak marah. Alhamdulillah saya tidak pernah marah. Saya tak cakap saya patah balik, saya relax je. Okey, tidak mengapa. Padahal dah sampai. Banyak kali lah sebenarnya. Banyak kali. Jadi Cik Safwan, tanpa buang masa, boleh cerita pengalaman sepak terjang yang sempat diceritakan dalam kehidupan tuan, untuk mungkin boleh jadikan panduan yang benda ni yang baik, yang boleh diceritakan dan sesuai untuk media, sosial media. Silakan. Okey, baik. InsyaAllah kita boleh berkongsi. Okey. Kita cerita macam inilah. First kali saya nak mulakan dengan
Kalau orang katakan hati macam Abang Aziz kata tadi tu, hati nak kena kental, hati nak kena kental. Bang, macam gini. Once kalau kita kata kita daripada satu perusahaan yang kita ada gaji tetap yang setiap bulan kita dah ada dah duit yang tu. Tapi once kita dah memilih untuk menjadi usahawan atau bekerja sendiri, ingat tau perkataan bekerja sendiri tu pun dah penting tu. Maksudnya Sendiri, hang lah bos, hang yang kuli. Faham? Jadi bagaimana hampa nak bawa diri itu yang penting. Jadi dalam perniagaan ni saya macam-macam bang. Saya rasa abang pun dah orang kata ada tengok saya buat apa yang hampa rasa yang perniagaan yang sebelum-sebelum ni. Kedai makan pernah, kedai runcit pernah, kedai borong pernah, jual ikan pernah, jual ayak jagung pernah. Ayak jagung Jadi, tu ada lagi tak? Ada lagi ke? Resepi dia masih disimpan. InsyaAllah akan disambung. Dia benda tu dah jadi viral dan alhamdulillah. Cuma satu perbezaan saya pada waktu saya di usia muda, saya melakukan semua tu dan macam cendawan tumbuh waktu hujan dan waktu tu memang alhamdulillah pada usia saya muda saya membina benda tu terlalu laju dengan harapan itu menjadi investment saya untuk saya dapatkan passive income dan dekat situ saya silap. Dekat situ saya silap bang. So saya melakukan kesilapan yang utama iaitu saya terlalu rasa macam perniagaan ni mudah. At the end of the day, cerita sebenarnya untuk sepak terajang kita untuk malam ni, saya buat mukadimahnya adalah hanya kita sahaja yang boleh buat apa yang kita nak. Tak boleh harap orang lain bang. Tak kira siapa, tak boleh harap. Betul. Jadi untuk sepak terajang ni, saya suka bermula dekat mana-mana kawan-kawan saya. So, kalau apa bisa dengar cerita daripada, macam mana kita kata, bagaimana kisah Afrika punya orang. Sebab tu topik pada malam ni saya tulis kat situ, lepaskan kacang-kacang. Kalau hampa bisa dengar cerita ni, kisah ni hampa boleh guna semua dalam aspek kehidupan kita. Benda ni saya dapat dalam 2 tahun lepas cerita ni. Orang Afrika, mereka menangkap monyet-monyet ni, dia akan bubuhkan kacang-kacang dekat dalam satu lubang tau, dalam satu lubang. Dia bubuh untuk dia masukkan ngam-ngam awak tangan je. So dia bubuh kacang dekat dalam tu. Dia bubuh kacang kat dalam tu. Jadi bila dia masukkan tangan, kalau dia ambil satu, okey, boleh bawa keluar tangan. Tapi sifat monyet ni dia tamak. Dia tamak bang, dia tamak. So dia akan genggam besar-besar tangan dia. Jadi bila genggam, dia takkan lepas pun kacang-kacang tu. Apa berlaku dekat dia adalah dia ditangkap. Jadi dekat sini saya nak cerita balik macam mana sepak terajang yang saya berlaku. Saya belanjak konsep ni dalam 2 tahun lepas. Bang, saya jatuh perniagaan selama hari ini, semua saya salahkan bang. Saya tidak pernah salahkan diri saya pun bang. Tetapi yang sebenarnya kita kena faham kita yang dulu. Sebabnya kita yang memantau kita. Jadi, selagi mana konsep yang pertama saya gunakan untuk hidup kita adalah saya kena lepaskan kacang-kacang saya dalam melupakan sebarang kesilapan yang saya bagi kat kawan-kawan. Maksudnya, aku itu hari meniaga tak jadi pasal dia lah. Aku meniaga tak jadi. Pasal itulah saya kena lepas. Kalau saya tak lepas bang, saya sentiasa dalam keadaan jumpa orang saya rasa malu. Jumpa ni saya rasa marah. Dia takkan tenang bang. Ni lebih pada hati kat sini bang. Untuk permulaan konsep untuk hampa ni yang mula nak berniaga. Kalau pernah melakukan kesilapan, so jangan risau untuk lakukan kesilapan. Jangan risau. Saya melakukan kesilapan, bagi saya kesilapan saya tu mahal. Itu saja. So jangan jadi contoh saya. Kalau hampa nak jadi kesilapan, buatlah murah-murah sikit. Saya mahal. Ratusan nilainya. Nilainya ratusan. Jadi, itu konsep yang pertama untuk saya gunakan sepak terajang saya. Dan alhamdulillah, makan masa yang lama tetapi berbaloi. Saya mula melepaskan, saya mula memaafkan, saya mula dan at the end of the day, saya kata alhamdulillah, kalaulah ini semua diletakkan kat saya, insya-Allah. Katakan, saya mula berjalan. So, daripada situ pula bang, saya gunakan konsep monyet dengan kacang tadi, lepaskan kacang-kacang untuk perniagaan baru saya. Untuk mana-mana orang yang nak berniaga, kena ingat, walaupun hampa profesor, walaupun hampa doktor, walaupun hampa semua, waimah apa pun, tetapi hampa nak memulakan satu-satu perniagaan, of course, hampa kena lepaskan kacang-kacang ego kita tadi tu. Kita ada ego ni, ego seorang profesor, saya mechanical engineer. Apa aku engineer nak kena dengar cakap sapuan? Betul tak? Macam program kita malam ni lah. Betul bang nah? Dalam program mana abang kata tadi tu ada orang besar, company besar-besar apa semua, ya. Ada besar-besar, tetapi kalau kita bawa ego kita apa semua, kita tak dapat apa-apa. Jadi saya belajar dan saya lepaskan. Buang saya punya ni. Untuk konsep yang kedua, lepaskan kacang-kacang. So buang sama seniority. Umur saya 39.
Katakan abang muda pada saya lagi. Tapi apa abang muda ni minta apa kat aku nak cakap malam-malam ni. Katakan, so saya lepas kita tak ada masalah. Jadi insya-Allah kalau kita belajar lepaskan apa yang kita ada dan menerima benda yang baru, insya-Allah towards kepada benda yang hampa fikir yang untuk kategori 4 yang abang bagi tahu, nombor 4 tadi untuk siapa-siapa yang nak berjaya dalam satu bidang, insya-Allah bang akan ada nampak lubang dekat hujung terowong. Boleh tak saya bermula macam tu bang? Boleh dengan izin. Memang boleh. InsyaAllah. Kita ada Mr. Andrew Ronggi daripada Sarawak kalau tak salah. Terima kasih sebab join juga kali kedua tak salah saya. Salah usaha sawan. Dia orang dah suka dah perkataan ni Cik Sawan. So boleh jadi viral ni perkataan ni. Mungkin boleh jadi saya tak tahulah, mungkin boleh TikTok kan kot. Jadi yang lain-lain ni tolong like and share kalau benda ni rasa bermanfaat. Tolong juga war-warkan kepada rakan-rakan. So kita insya-Allah pada 19 hari bulan Cik Zah, betul tak? 19 hari bulan ni 9.15 malam hingga 10 malam. So kita akan bersama dengan orang-orang utama dia yang yang mentadbir koperasi keselamatan dan koperasi usahawan keselamatan dan kesihatan Selangor Berhad. Kita akan bersama mereka pada 19 hari bulan ni. Kalau nak tahu, sebenarnya bagi mereka-mereka yang ada bidang safety kat sini, kita ada koperasi sebenarnya. Kita ada koperasi. Persatuan dah bersepah dah. Kita ada koperasi usahawan. Jadi NGO ataupun persatuan biasa dengan koperasi ni berbeza Cik Sawan. So koperasi dia nak make money, dia berniaga. Jadi orang-orang dalam tu mesti business minded. Mesti mereka-mereka yang kental, keras. Bukan yang macam tiap-tiap bulan kena cocok duit, gaji tak masuk lagi. Tak boleh. Dia macam Cik Sawan katalah, kadang-kadang payment tu macam siput, kadang-kadang dia bukan macam siput, dia tak gerak pun siput tu. Tak gerak-gerak dan kita tak tahu dia nak gerak kat kita tu bila. Nah, kalau nak cerita panjang lah. Macam dulu saya pernah kongsi masa yang sesi yang kedua tak salah. Ada orang tanya, apakah antara sepak terjang ataupun yang saya pernah berpengalaman. Saya cakap, saya pernah outstation, dulu mula-mula saya set up company 22 tahun yang lepas. 22 tahun yang lepas, saya dalam poket pengetahuan masa tu, tinggal 50 sen aja. 50 sen je masa tu, kira-kira 22 tahun yang lepas. Bayangkan lah. Tapi Alhamdulillah, saya memang terlalu yakin, relax kan. Bayangkan outstation, saya kena stay beberapa hari kat sana. Dan saya tahu bahawa payment akan masuk punya petang ni gitu. Alhamdulillah payment petang masuk dan staff buat arrangement dan sebagainya. So ini contohlah di mana kalau kita tak boleh nak menghadapi benda tu, lupakanlah. Pergilah makan gaji. Betul lah Cik Sawan Okey, kita ada Cik Abang Ali-Ali. Abang Ali-Ali ni Cik Sawan, dia adalah FB live yang kita buat 2 hari lepas. Dia adalah Alhamdulillah. Karipap Ali-Ali. Okey, for your information, sementara ni besok saya akan bersama dengan Abang Ali-Ali di Melaka Jadi kami akan memperkenalkan karipap yang betul-betul karipap. Dipanggil epok-epok Ali-Ali. So saya hanya membawa lebih kurang 20 pack saja. Satu pack ada 10 karipap Jadi siapa yang nak tolong PM atau DM ataupun email saya, mungkin klik boleh email. Kita ada 20 pack saja, satu pack ada 10. Harga jangan tanyalah. Penghantaran kalau dekat saya sendiri hantar. Begitu cerita. Kena bayarlah sikit. Itulah cerita dia. Okey, siapa yang berminat nak rasa boleh bagi sebab kita buat 20 pack saja sebab kita dah try memang sedap. Macam itulah harga kurang Jadi kita ada Cik Azwan Abdul. Okey, Abang Ali-Ali ni Cik Safwan, dia punya tagline dia pagi. Jadi mungkin bagi yang baru join hari ni, konsep dia adalah walaupun petang, walaupun malam dia sebut pagi sebab pagi tu fresh. Maksudnya dia masih buat pagi jadi semangat. Mana-mana pun boleh. Cik Azwan Abdullah. Saya nak bertanya, dia kata Cik Safwan, macam mana nak belajar cara lebih tersusun? Macam mana dia nak tanya, macam mana nak belajar cara lebih tersusun dan lebih korporat dalam niaga? Ni, Cik Safwan, tolong jawab. Apa dia? Cara lebih tersusun dan lebih korporat dalam niaga. Benda ni terlalu subjektif. Dalam kita nak ni, dia terlalu
Paling mudah dia macam ini. Kalau cara tersusun sebenarnya kita kena tahu bidang apa kita teburi dulu. Ya, betul. Perkataan yang kita panggil lebih korporat ni kepada apa? Kepada klien mana yang hampa nak serve. Itu saja. Kalau misalnya kata nak lebih korporat ni, dia kepada pengurusan kita ke ataupun lebih korporat kepada kita punya nak serve company. Dia terlalu jadi susah untuk kita terangkan kat sini. Tapi bagi saya untuk nak lebih tersusun apa semua, of course kalau misalnya kata kita nak start dengan company, ini kalau kita nak buat company lah first kali mana-mana tentang company pun documentation. Kalau kita nak lebih kepada fokus kepada perniagaan lah. Lebih kepada tu documentation apa semua. And then kalau misal kata untuk lebih korporat ni dia terlalu besar soalan tu untuk kita bincangkan untuk malam. Tapi secaranya harap faham lah kalau misal kata kita meniaga pasar malam, macam mana kita nak bagi tahu lebih tersusun dan lebih korporat? Kan susah nak cerita tu. Kalau misal kata kita meniaga nasi lemak, macam mana saya nak jawab untuk lebih tersusun dengan lebih korporat? Tetapi lebih tersusun kepada lebih korporat tu kepada apa yang kita setting tadi tu. InsyaAllah. Betul. Okey, boleh dengan izin Allah. Jadi saya jawab sikitlah kot. Untuk berniaga secara tersusun ni, dia setiap benda ni dia ada dia punya adab-adab dia ada syarat-syarat dia ada requirement dia. So ada requirement yang memang telah ditetapkan contohnya oleh pihak kerajaan kita kena berdaftar, kita kena macam-macam lah, betul tak So ada juga requirement yang voluntary seperti ISO dan sebagainya, betul tak? So kita boleh gunakan apps. Sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau kita nak terangkan mungkin nanti saya akan buat satu sesi khas lah. Kita panggil orang-orang yang boleh bercerita tentang ini sebab hari ini kita akan bercerita spesifik pasal Cik Sazwan punya pengalaman. Cik Safwan, Cik Sazwan pula. Okey, so harap Cik Azhan nanti boleh join nanti. Okey, Cik Sazwan Ishak, tapau karipap bawa pucung Datuk. InsyaAllah. Nak berapa paket ni? Paket tak banyak ni boleh rasa. InsyaAllah kalau tak sedap bagi tahu tapi insyaAllah memang sedap sebab saya tak pernah makan karipap sesedap ini Jadi Abang Leleh lain macam servis Alright, Cik Sazwan, IMS Integrated Management System. Macam saya memang berpengalaman dalam sistem-sistem ni. Banyak company yang saya dah buat. Jadi sistem ni macam ni lah. Kalau you nak buat sistem, cuma you nak dapat pensijilan, you dapat sijil lah. Dapatlah corporate image lepas tu you lantik consultant untuk branding dan sebagainya. Sebenarnya banyak, terlalu luas kita nak cerita marketing plan, business plan dan sebagainya. Alright, kita ada Cik Muhammad Sazwan. Mantap dia kata. Dan Cik Sazwan Ishak, trade dengan collar stain removal. Boleh cerita lah nanti kita sembang. Alright, Cik Sazwan, kita akan teruskan. Apa pengajaran jatuh bangun? Mungkin boleh kongsi sikit contoh jatuh bangun, lepas tu apa pengajaran dan bagaimana kita nak elak ke. Cuba Cik Safwan boleh cerita sikit mungkin satu dua yang boleh dikongsikan kepada rakan-rakan kita. Dia jatuh bangun konsep dia macam ni lah. Kalau hampa dah jatuh, lepas tu kalau sekali hampa nak bangun, kalau hampa tak ada pengajaran langsung itu hampa ada masalah besar. Itu saja konsep dia. Jadi kalau misalnya macam abang kata saya dah jatuh bangun, kalau tak ada pengajaran bohong lah. Jadi terlalu banyak bang kalau misalnya. Jadi antara satu dia yang saya boleh belajar sampai sekarang alhamdulillah dan saya sedang praktikkan pun adalah kita ni kita kena terasa macam apa yang abang buat sekarang ni adalah satu benda yang saya cukup sokong, iaitu duduk dalam circle yang sangat positif, circle yang sangat memberi inspirasi kepada orang. Wa imah hampa tengah buat apa pun, circle ni sangat penting. Okey, dalam keadaan yang itu bukan pasal apa tau. Kadang-kadang kita tak tahu kawan-kawan kita tengah down. Tapi satu benda yang kita tengok joke daripada abang, tengok program dia macam ni. So itu kita pentingnya circle-circle. Orang berniaga ni dia punya hati kadang-kadang remuk juga bang. Dia kadang-kadang dia remuk. So circle kita kena ada. Jangan kata bang. Kadang-kadang menangis hujung bucu katil bang. Duk sebut kata aduh kata aku dah bagi payment dah itu hari dekat subcon. Kan hari report pun tak keluar-keluar lagi menangis-nangis bang. Ada. Tapi benda ni kita duduk dalam circle, so dinasihatkan oleh orang super senior. Alhamdulillah itu yang saya belajar bang. Jadi kalau hampa nak mula berniaga, kalau hampa macam tadi kita sembang pasal bidang food and beverage, ada karipap. So kalau hampa dalam bidang tu ada circle-circle yang macam gitu. Kalau hampa dalam bidang consultation apa semua macam saya, alhamdulillah saya 14 tahun juga saya berpengalaman kat dalam bidang consultation safety and health ni.
So saya ada circle-circle saya macam Abang Aziz, so kami ada dalam grup-grup yang dalam sangat positif. Dan circle tu sebenarnya sangat membantu kita. Okay, jadi kalau hampa nak bermula, carilah orang-orang yang funny-funny untuk buat tu. Dan yang kedua bang kata, whatever yang kita nak buat untuk perniagaan bang, paling penting adalah ilmu. Jangan perasan hampa dah 50 tahun takkan buat kesilapan. Jangan. Oh hai, pernah tak dengar satu cerita nah? Orang ni adalah orang susah tapi dia ada tanah 10 ekar. Satu hari kerajaan ambil tanah dia 5 ekar. Dia bagi 3 juta. Okey. Faham? Dia ni orang-orang yang tidak ada pendidikan, dia tidak ada circle. Yang ni dia tak biasa. Dia bayar 3 juta. And apa jadi adalah dalam masa setahun, 2 tahun, dia kembali kepada sifat petani dia yang asal. Boleh faham maksud saya tak? Boleh faham tak? Dia bukannya duit ni kalau hampa ada banyak, dia change everything, no. Tak ada. Dia lebih kepada dekat sini. Kalau hampa tidak ada dasar, hampa tak ada ilmu macam mana nak kembangkan duit tadi, hampa just enjoy, beli retail cash, beli retail atau apa semua. 3 juta kita boleh habiskan dalam seminggu saja, boleh? Biasa dengar tak cerita tu. Jadi, whatever yang hampa nak buat, ilmu sangat penting. Dekat mana nak cari, hampa carilah banyak. Banyak sangat ilmu, tetapi ilmu yang paling best adalah dalam circle hampa tadi. Jangan cari kalau saya tengah down, niaga. Hampa jangan cari saya. Saya heret hampa sekali masuk dalam gua tu. Faham? Geng Manchester baru ni kalah. Hampa jangan tanya dekat dia, "Oi, macam mana kalau tim bola kita nak maju?" Maju apa dia baru kalah? Jangan jumpa dengan geng Manchester. Dia tengah down lah. Geng-geng hak lain. Dia tengah down, jangan. So cari circle yang dia tengah graf tengah menaik. Dan satu bangna yang paling penting ni untuk kita yang kita panggil mungkin dalam kelas ni banyak majoritinya orang Islam kita, jangan lupa doa untuk dekat atas. Sebabnya apa yang berlaku dalam dunia sebenarnya bukan kebetulan. Betul? Bukan kebetulan. Percaya tak percaya, berkepimpinan hampa doa hari ni bukan dimakbulkan hari ni pun. Dan jangan kecewa, ada sebab kenapa tak dapat hari ni. Nah, itu yang saya belajar bang. Itu yang saya belajar. At the end of the day, yang last kali saya sebut tu sangat-sangat penting. So untuk menjaga dia, untuk menjaga Allah, insya-Allah everything will take care of. Itu yang saya kata pengajaran saya jatuh bangun yang saya belajar paling mahal antara dia adalah 3 ni. Dan jangan cerita dekat saya, aku bisnes ni apa semua bang. Dalam perniagaan pernah tak orang kata selagi hang belum jumpa circle hampa dekat bawah maknanya belum cukup lagi matang. Dah jumpa zaman tersadung tu sekejap lagi, lepas tu hampa berjaya bangkit, ni saya bagi. Betul. Tetapi kebanyakan dalam grup, dalam kalangan kita, sekali tersadung, dia start tarik handbrake. Dia tak bangun dah bang. Itu yang saya betul-betul ambil cabaran abang untuk bersama dengan abang. Sebabnya saya nak bangkitkan balik sifat kita ni. Sebab kita kata, orang takut melakukan kesilapan. Tapi satu benda hampa nak kata, selagi hampa tak buat silap, hampa tak tahu mana yang betul bang. Hampa tak tahu mana yang betul. So lakukanlah ni. Kalau malam ni ada orang yang muda. Orang muda. Ni saya cakap ni. Orang muda. Hampa ada banyak masa lagi. Buatlah kesilapan. Tapi jangan mahal sangat. Jangan mahal sangat. Ambil sesuatu untuk hampa buat kesilapan. Tetapi kalau hampa dapat satu peluang ataupun satu tempat yang terus boleh naik, silakan. Pergi dan jangan tulis lagi dah. Tetapi jangan takut untuk bermula. Jangan takut untuk buat salah. Jangan risau. Sebab hampa ada banyak masa. Umur macam saya, mungkin saya tak boleh dah. Cukuplah 3 tahun 4 tahun lepas saya kena dah. Kalau tak mau dah umur 40 tak maulah. Faham tak? Jadi untuk orang muda, lakukanlah, tak ada masalah, insya-Allah dengan cara yang betul. Macam saya kata tadi, dari pengalaman 3 saya tu, ilmu skill yang positif. Ni kita pada malam ni ada berapa orang bang dekat dalam ni? Yang tengah ni? Ramai juga ni. Orang yang kat dalam ni, hampa kena faham circle-circle kita. Circle-circle kita. Kalau hampa suka dengan Abang Aziz, katakan masuk program dia setiap kali. Banyak benda. Saya dengan Abang Aziz ni, kalau saya tengok dia posting, saya gelak saja. Ada saja idea dia ni. Faham tak? Sedangkan kita ni tua pada dia ni. Macam mana aku tidak sekreatif dia? Faham tak? Jom, saya suka tengok, saya suka. Dan saya pantau apa semua. Ada peluang JV macam ni, alhamdulillah saya sambut tu. Ada peluang JV untuk bercakap, at least saya bagi manfaat sekurang-kurangnya. Cukuplah 1 manfaat, 2 manfaat cukup. Faham maksud saya Ana? Hopefully kita
Kalau jatuh macam mana pun bang Nah, satu benda lah yang saya ingat orang bagi tahu waktu saya jatuh tu Sapuan. Hang ingat kalau gamut hang kena macam ni orang lain tak bisa kena ke? Maksud dia apa? Cukup besar bang makna dia tu. Dia dalam muka gelak je dia gelakkan saya. Dia gelakkan saya macam tu. Hang ingat hang jatuh-jatuh macam ni sampai hang sakit apa semua hang rasa hang yang paling teruk bang. Betul bang waktu dia cakap itu. Betul sambil-sambil jalan dia gelak-gelak je dengan saya bang. Tapi fikir-fikir balik betul kalau saya tengok balik ada kawan-kawan saya yang waktu PKP bang. Tak boleh bangun terus ada bang. Ya betul. Ada. Tapi itulah kita kata yang penting yang saya kata nombor 3 tadi tu bila kita percaya pada Allah apa semua kita kena tahu yang berlaku pada kita hari ni dia bukan kebetulan. Ada sebab dan ada musabab. InsyaAllah. Boleh? Let's go. Ya, boleh. Dengan izin Allah semua boleh. Ni Cik Syafwan, ada beberapa rakan-rakan kita ni. Ada daripada Cik Azmin Mustam. So dia tanya ni. So apakah tips nak jadi peniaga yang berjaya dan kaya? Sebenarnya tips-tips ni banyak sebenarnya kalau you buka YouTube. Ramai yang mengaku guru kat luar tu. Master, Betul. cikgu dan sebagainya. So pada saya tips-tips tu banyak. Cuma macam saya pada FB live yang kedua atau pertama saya pun tak ingat. Saya ada share berkenaan tentang saya ada design bagaimana rich habit. Rich habit tu dapat membantu kita lah untuk mencapai apa yang kita nak. Saya sedang cuba buat untuk jadikan dia apps. Jadi to those yang lepas ni mungkin interested nak pakai, mungkin ada pros and cons. Mungkin you kata ni tak berapa bagus, ada lagi bagus. Itu terpulang sebab saya rangkumkan daripada banyak maklumat, banyak sumber. Jadi saya buatkan yang saya punya, yang saya panggil AB Rich Habit lah. Kalau you nak pakai apps tu nanti insyaAllah bila dah keluar nanti boleh buat. Sebenarnya for your information bagi yang ada kat sini, saya ada 4 company. Yang pertama adalah Aziz EHS Consultant Sdn Bhd. Company dah 22 tahun. Masa saya keluar NIOS dulu, saya terus buka pada usia 29 tahun pada ketika itu. Jadi masa itu saya rahsiakan umur saya lah. Sebab kalau saya cakap 29 tahun, company-company besar biasa tak nak ambil saya. Jadi masa tu saya rahsiakan tapi saya akan buat bersungguh-sungguh. Jadi itu adalah safety, health, environment, quality, team building and motivation. Company saya yang kedua adalah AB Premier Technology Malaysia Sdn Bhd. Yang ini kita buat apps, so robotik dan juga kita buat software. Yang ini dan juga Cik Safwan, kita akan lancarkan tak lama lagi kita punya Gracias. Gracias ni adalah delivery apps yang kami buat sendiri dan kita akan ada online mall di dalamnya. So bagi peniaga-peniaga yang ada kawan kat sini, saya akan bagi special lah untuk you all lah. Mungkin you boleh masuk secara percuma dulu. So kalau you nak sambung, you sambung lah. Tak nak sudah, you boleh iklan di situ. Barang-barang kita boleh tolong delivery. Dan certain barang kita akan buat free delivery. Free delivery pakai kita punya, mana nak cari? So itu benda-benda yang kita akan buat. So yang ketiga adalah AB Premier Sport. Contohnya yang ni cap. Itu adalah produk kami yang kami dah register dengan My IPO. Sebenarnya kami nak adakan jenama sukan yang diiktiraf peringkat dunia. Itu yang saya punya cita-cita. Dan juga kita nak ada facility, insyaAllah kita akan ada kedai nanti. So yang ketiga adalah, yang keempat, AB Premier Health Sdn Bhd. Yang itu kita adalah yang berkaitan dengan medical equipment dan sebagainya, rental equipment, dan juga kita keluarkan produk di bawah Khalif Bidadari yang ini seperti telekung, kudung, kurta, kopiah dan sebagainya. Dan lepas ni saya akan pergi pula kepada bisnes-bisnes yang lain yang saya akan share. Jadi saya tidak pernah mengaku sebagai sifu dan sebagainya, tapi saya sebagai murid saja. Sawan, saya murid je. Ramai yang mengaku sifu tu pergi belajar dengan diorang. Dan saya lalui proses-proses tu, ada yang saya sempat cerita, ada yang saya tak nak cerita. Jadi tip-tip nak jadi peniaga yang berjaya dan kaya ni banyak. Banyak mentor-mentor di luar yang dibagi tips. Setakat tips je lah. Sama ada benda tu betul tak betul, kadang-kadang dia pun ambil daripada buku mana-mana kan. So Cik Tuan Haji Mat Aini Mustari, alhamdulillah terbaik. Dia ni buat agensi umrah haji ni. Kalau nak pergi boleh pergi dengan dia ni. Mekar Asturi, payment macam siput, dia kata Cik Sawan. Payment macam siput. Tu ayat yang paling win. Kerja semuanya nak cepat, tapi bila nak tuntut hak kita yang sakit hati dan sakit jiwa, betul. Antara sepak terjang yang biasa dialami adalah minta quotation macam nak gila, pergi meeting, pergi site. Lepas tu dapat tak dapat dibiarkan kita.
Kan? Ini sepak terjang yang saya dah masak. Sebab tu saya lain sikit. Siapa nak appointment saya, nak pergi, dia kena bayar. Siapa nak quotation, garanti dapat, boleh saya hantar. Saya kata saya tak ada. Kalau tak, ini semua sepak terjang dalam kehidupan. Dia ni kadang nak buat comparison. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf, saya terpaksa cakap macam tu. Sebab ini benda-benda yang memang berlaku. Dan Dr. Syukri, ngam. Dia kata, good sharing info. Terima kasih Dr. Syukri. Cik Hafiz Wah, hidup Man U. Oh, saya Arsenal, minta maaf. Kita ada Tuan Azrul Aziz. Saya sekarang berniaga. Ni Cik Safwan nanti boleh jawab kot. Dia kata apa? Saya sekarang berniaga dengan warga asing dan ramai daripada mereka ambil kesempatan niaga di negara kita kerana ruang dan peluang yang orang kita berikan. Orang kita lebih selesa sewakan lesen. Ni macam mana nak komen sikit ni Cik Safwan? Komen sikit. Okay, first kali kita pergi dekat yang kawan kita tadi tu tanya tips. Dia macam gini nah. Tips ni, dia sebenarnya, saya boleh senaraikan 1000 list untuk tips. Tetapi at the end of the day, jawapan saya adalah kita. Hang, saya. Kita yang nak bergerak. Betul? You dengarlah ceramah daripada orang pakar motivasi nombor 1. Bergegar-gegar otak. Betul? Habis je kelas, balik bertidur. Sopo je tak jadi. Jadi tak jadi apa. That's why kita kata, kok mana pun kalau kita rasa kita nak buat sesuatu, nak berjaya ke apa semua, bermula dengan diri kita dulu. First kali berubah macam mana untuk orang berjaya. So kita tak boleh nak tiru. Kalau kita kata kita nak tiru, siapa dia yang kita rasa kita nak idolkan untuk berjaya? Kalau kalau kita katakan sendiri, untuk tidak terlalu besar, kita panggil, kita mengidolakan kita punya Rasulullah. Betul tak? Itu betul. So apa yang orang berjaya? Apa yang orang berjaya tu yang Nabi Muhammad kita tu, dia tu kita dalam kategori orang berjaya, apa yang dia buat? Dia bangun dia pukul berapa? Betul tak? Dia bangun dia pukul berapa? Dia tidur dia pukul berapa? Dia tidur dia tidur baginda ni berapa jam? Jadi dekat situ tahu. Jadi untuk menjawab kepada tips tadi tu, rasanya terlalu banyak untuk kita bagi, tetapi at the end of the day kita kata kita insya-Allah. Abang, nasihat saya adalah abang cari abang punya kekuatan untuk bermula. Itu yang penting bang. Itu penting. Okey, yang apa soalan yang tadi kedua tadi tu, macam mana orang kita lebih sewakan ni Alibaba ke ni, macam Alibaba lah kita panggil kan. Lebih kurang konsep, lah. Alibaba bang, macam ni lah bang weh. Kadang-kadang saya pun geram bang yang macam gini orang kita ni, kita panggil dia pun nak mudah, kerja mudah. That's why saya kata tidak ada jalan mudah bang nak berjaya bang. Tidak ada jalan mudah. Contoh dia yang tadi itulah macam saya cerita tadi tu. Tu kira saya nak mudah lah tu kononnya tu. Tak boleh bangun bang. Minor stroke bang, tangan bengkok bang. Ni orang ni. Kononnya nak mudah segala-galanya. Tetapi itulah konsep yang kita kena faham orang kita. Dan mentality tu, kalau abang tak perlu tengok jauh. Abang tak perlu tengok jauh. Kita pergi dekat-dekat dengan kita je. Ada. So kebiasaannya, orang yang suka kita panggil konsep Alibaba ni adalah orang yang waktu dia tak ada, dia meminta-minta. Faham? Dia datang muka meminta-minta, dah ada. Orang tu tak boleh percaya, itu saja. Ni kali kalau dia nak buat JV dengan abang, jangan. Itu nasihat saya kalau untuk macam itu. Dan benda ni bagi kita, kalau misal kata untuk kita okey tak ada apalah untuk kat situ, itu memang itu biasanya saya kadang-kadang kita geram bang betul-betul yang jenis Alibaba ni kan, punya kadang-kadang susah bang. Orang kat Kuala Lumpur nak dapat tapak bang, Allah, menangis bang. Menangis, betul-betul menangis. Ada orang yang tapak dah dia berniaga dirobohkan. Dirobohkan. Ada yang sampai menangis-nangis keluarga dia. Ada yang mereka buat daripada kecil sampai besar. Ngam-ngam besar saja dirobohkan. Tapi mudahnya orang kita yang mana ialah kita bumi putera kan, mudah minta segala-galanya. So that's why kita kata kita kena hentikan budaya-budaya macam gini. Ini lebih orang yang suka subsidi je ni. Orang yang suka mengharap subsidi je jenis ni. Jadi orang kita ni hampa nak jadi usahawan ni, jangan. Orang yang rasa aku satu hari ni aku nak jadi usahawan. Okey, aku nak jadi usahawan, aku kena hati kental. Aku rasa aku akan bermula dengan tidak ada bantuan. Cuba. Sebab apa kita nak kena bagi tahu. Di pihak satu lagi, mereka bermula tanpa ada bantuan. No subsidi. Nak buat loan ke apa semua memang susah. Tetapi apa yang mereka buat? Apa pengajaran yang mereka dapat?
Pengajaran yang mereka dapat membawa kepada anak cucu mereka tau. So, mereka melahirkan satu community, satu keturunan yang sangat strong. Hang tak tolong aku pun tak apa. So, itu sebenarnya yang kita ada. Tetapi kita ni terlalu lemah, terlalu dimanjakan. Macam itulah kita istilahkan. Kalau kita rasa kita nak buat usahawan, katakan, sifat manja-manja ni tak ada. Menyalahkan, ni aku tak boleh buat ni pasal orang tak bagi duit. Janganlah. Kalau hampa dah bermula dengan sifat macam itu apa semua, sekali ombak lalu, anda semua akan mengikut pergi. Itu saja saya boleh nampak. Okey bang, boleh kan macam tu? Okey, InsyaAllah. saya nak ingin mencelah sedikitlah berkenaan tentang apa-apa pun kita nak ada mentor yang dahsyat dalam usaha dan menjadi usahawan ke, ada guru-guru yang hebat. Jangan lupa, yang pertama kita kena lihat Nabi Muhammad SAW dulu yang pertama. Sebab apa? Dia terlalu hebat sebenarnya Cuma saya nak cerita hari ni adalah, saya ulang sekali lagi bahawa ada 3 benda dalam perniagaan yang dibuat. Yang pertama Cik Safwan yang lain-lain, Nabi Muhammad ni dia berniaga ada untung. Ada untung. Yang kedua, yang pertama ada untung, yang kedua customer gembira. Customer gembira. Kita kadang-kadang ada untung, customer bengang. Kan? So yang ketiga, kompetitor, pesaing tak dengki. Mana nak cari? Kan? Kita baru jual tu sikit, nanti orang dah dengki. Ni lah dia kutuk itu, dia cakap ni dalam FB ni macam-macam. Betul tak? So ini benda-benda yang saya cakap tadi, circle tu sangatlah penting. So, yang kedua saya nak cerita berkenaan tentang hidup ni, Cik Syafwan. Ingat, perasan tak kita daripada kecil, hidup ni kadang-kadang kita ni terperangkap dalam sepak terajang competition, pertandingan. Daripada kita sekolah, daripada tadika, kita nak kena dapat grade berapa. Pertandingan, hidup ni macam pertandingan. Main bola, pertandingan. Perasan tak Cik Syafwan pasal pertandingan ni? Mungkin boleh komen sikit. Hidup ni penuh dengan pertandingan. Okey, baik. Saya boleh komen. Dia kalau kita rasa hidup penuh dengan persaingan ni sebenarnya apa salah? Dia tak ada apa. Ingat, berjalan dan berlari untuk satu tujuan, dia cumanya hampa sampai. Faham? Cuma lambat dengan cepat sahaja. Apa tunggangan hampa? Jadi jangan, sebab orang kalau terlalu berfikir tentang bersaing, itulah yang akan datang dengan benda-benda yang kadang-kadang terpesong daripada ajaran. Sebab apa? Kita diajar daripada muda bersaing. Tak dapat nombor 1. Bang, nombor 1 hanya ada 1 saja dalam pertandingan. Itu hampa kena pegang betul-betul. Tidak akan ada nombor 1 4 orang. Takkan Adalah ada. kadang-kadang dia orang tapi terlalu jarang juara bersama dia panggil kan. Juara bersama. Itu pun tak mungkin lah. Buat apa? Juara mesti ada lebihan-lebihan untuk menjadikan dia 1 dengan nombor 2. Jadi dalam persaingan, kalau hampa pasang persaingan, yes, hampa nak apa? Hampa nak kejayaan. Dalam konsep malam ni kita nak cerita adalah usahawan. Hampa nak jadi usahawan yang berjaya. Berjaya tu adalah umpama 1 garisan penamat. Hampa lari atau hampa berjalan tetap akan sampai ke sana. Cumanya yang nombor 1 tadi tu menikmati lebih awal, hampa mungkin lambat. Tapi jangan lupa, yang nombor 1 tadi tu pun berkemungkinan akan jumpa yang kita panggil duri-duri dia. Dia tak semestinya sampai 1 tak jumpa. Yang hampa ni mungkin jumpa dulu duri-duri. Baru jumpa dalam zaman. So, kita kena ubah sedikit saja. Yes, dia adalah satu perlumbaan, tetapi dia bukannya 10 orang boleh jadi nombor 1. Satu lagi saya cerita tadi, macam abang suka, abang selalu petik nama haters, kawan-kawan baru berniaga sikit, macam Rasulullah kata berniaga tak jelas, ada sifat jelas juga untuk kita punya ni. Dan kita kena faham satu. Sini saya bagi satu nombor yang mungkin hampa rasa akan takut dengan statement ni. Okay, get ready Saya bagi satu statement, 10 orang sahabat-sahabat kita. Hampa yakinkah 10 orang akan suka apa yang hampa buat? My first question. Out of 10, kita kata half daripada dia suka. Okay, fine. Daripada suka tu saya nak kata, adakah dia suka level dia hanya mengguna ataupun membantu kita naik ke atas? Itu second question. Sekarang kita nak patah balik dekat 5 orang yang tak suka kat kita. Daripada 5 tu, jangan terkejut sekiranya ada 1% hingga 20% yang very hit. Yang makna kata dia bukan tak suka. Dialah akan membawa mulut dia sekali untuk bawa keluar. Dan numbers ni kita kena percaya dan pegang. Saya bukan suruh hampa skeptik dengan kawan-kawan, tak. Supaya hampa tidak lalai. Hampa jangan perasan
Aku seorang peniaga yang hebat. Semua orang sukakan aku. No, tak ada. No such thing. Tidak ada. You tak seperfect. Rasulullah yang kita sebut tadi tu yang selalu hebat tu pun berapa ramai. Berapa berperang, berapa lama. Betul tak kan? Jadi untuk kita yang marhain, jangan terlalu perasan lah. You siapa? You mungkin mechanical engineer cabuk je sapuan. Katakan. So takkan nak engineer cabuk nak berniaga jual roti canai. Come on lah. Macam tu lah. Tapi ingat ada beberapa faktor numbers yang bukan takkan haters sahaja. Dan itulah duri yang sebenar. Dan benda tu adalah lumrah dalam perniagaan. Jangan risau sebab benda tu ada normal. Kalau tak ada, itu yang tak normal. That's why saya kata graf perniagaan dia bukan macam ni. Kalau sentiasa menaik tanpa ada duk, maksudnya ada something wrong dengan perniagaan hampa. Hampa adalah scammer. Itu saja. Scammer je yang graf dia macam ni. Faham? Scammer je graf. Tetapi kalau tak siput. Tapi kalau kalau kita usahawan biasa ni yang yang melakukan jalan yang tegak-tegak ni, walaupun tegak, ingat graf kita akan tup. Ada yang naik, nak turun sat. Itulah graf kita, macam kita punya candle bar punya stick. Okey, itu boleh bang? Kenapa saya menyentuh? Cantik Cik Safwan, you punya ulasan. Kenapa saya menyentuh competition? Sebab saya melihat ramai orang dia stres dengan competition itu, kan? Dia dan last dia gagal sebab dia tak boleh compete dengan diri dia sendiri. Dia gagal. Padahal orang lain tak memberi kesan pun. Dia terkesan. Baca berita orang kat FB, kat Insta ke, kat news hati dia sakit. Benda yang tak baik, dia pula yang rosak. Padahal dia tak ada kena-mengena pun dengan benda tu. Jadi benda yang tak boleh kawal, kita tak payah nak risaulah. Saya di sekolah dulu, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah saya tak pernah nombor 1. Sekolah menengah saya pernah nombor 1 sekali. Sekolah agama pernah nombor 1. Jadi benda tu pada saya janji tak dapat tak apa. Macam Cik Safwan cakap tadi, nombor 1 ni ada 1 je. Dalam satu kelas tu ada 1 je. Alright, jadi kita jangan terpedaya dengan competition dan competition tu kita kena melihat dari segi aspek yang sesuai lah. Okay, Cik Safwan, kita pun tak lama habis lagi 5 minit lebih kurang. Cuma saya nak sentuh dari segi dalam kehidupan kita ni, sebenarnya kita kena buat keputusan. Betul tak? Kita kena buat keputusan. Contoh, dengan program hari ni, mungkin ada orang ataupun besok dia tengok ulangan, dia tengok lusa ke, dia terdengar Cik Safwan cakap ke ataupun siapa-siapa bagi komen, so dia jadi berubah. Jadi kita kena buat keputusan. Contohnya mudah. Kalau kita sendiri tak boleh buat keputusan untuk diri kita, macam mana? Contoh besok, tadi Cik Safwan cakap kena bangun pagi lah. Start esok aku nak bangun pukul 5 pagi lah. Nampak tak? So itu keputusan you all. Keputusan you all. Kan? Jadi kita boleh buat keputusan sama ada kita nak jadi baik ataupun tidak. Jadi Cik Safwan, so ni cerita ringkas. Kita mungkin ada 5 minit lagi lebih kurang. Kita cerita ringkas apa yang saudara tengah buat ni. Boleh kongsi. Okey, baik. Tapi saya sambung sikit cerita pasal abang tadi tu. Yes, kita buat decision setiap masa. So, belajarlah buat keputusan. So, jangan terlalu takut lah dalam bidang. Pagi-pagi sekali pun hampa nak fikir. Tu loceng bunyi nak tekan snooze ke, nak tekan get up. Faham? Dah bangun pula, Allah nak mandi dulu ke, nak baring kejap. So, semua decision setiap masa. Ni, pada malam ni, hampa klik link malam ni pun hampa rasa apa? Inilah keputusan yang hampa buat. Setiap masa hampa tengok ke sini, hampa tengok ke sana, itu adalah decision yang hampa buat. So, make a wise decision. So, Alhamdulillah, dalam masa 2 tahun setengah ni, saya melakukan satu perniagaan, saya JV dengan company bang, dengan company US, saya JV dengan company US. Dan Alhamdulillah, hari Sabtu ni kita launchkan pasaran Malaysia. Alhamdulillah selama 18 bulan dan saya launch. So, itulah saya kata dekat kawan-kawan saya, selalu saya nak sharekan kat mereka. Kalau misal kata dulunya aku tak mampu sebab aku dalam bidang consultation, aku nak berkongsi rezeki dengan hampa, aku nak bersih job, hampa pun tak ada benda aku. Tetapi apa yang saya suka dalam masa setahun 8 bulan yang saya buat ini adalah saya boleh berkongsi segala-galanya. Dari segi ilmu, sebab tu kalau misal kata sekarang saya masuk dekat dalam kelas pun saya dah letakkan saya position baru bang. Saya adalah business coaching. Alhamdulillah, saya dah boleh letakkan title saya sebagai business coaching. Sebab apa?
ada satu part yang kita boleh berkongsi dan kita bukan takat boleh berkongsi saja, kita boleh buat personal coaching. Sebab bagi saya setelah antara, kan saya bagi tahu tadi tu apa pengajaran saya dapat, saya lebih percaya kepada lebih banyak aku berkongsi, insya-Allah atas akan suat sayang kat aku. Jadi jangan risau. Ni macam program malam ni apa semua. Abang pun tahu kan, saya balik daripada Penang. Saya ride hari ni naik motor. Saya ride daripada motor, badan penat, solat maghrib apa semua. Abang kata pukul 9 suku malam. Alhamdulillah, saya pacak depan ni untuk hampa. Bagi saya, untuk saya berkongsi, saya suka berkongsi cerita dengan orang. Jadi itu yang saya buat sekarang dan Alhamdulillah hari Sabtu ni, tadi dah ada interview daripada pihak akhbar apa semua dan Sabtu ni akan launching dan saya akan dapat award lagi. Baru ni saya dapat award dekat Las Vegas bang. Alhamdulillah. Saya nampak kat FB tu. Oi, yang pelik dia bang. Saya dihantar ke sana untuk ambil anugerah tu pada bulan puasa bang. 10 akhir puasa bang. Naya bang. Orang ligan dekat Mekah, saya depa kata ligan dekat US bang. Kacau nak jawab. Tapi itulah yang berlaku. Tetapi apa yang saya bagi tu yang seronok dekat dalam ni, saya dapat segala-galanya, segala circle yang positif dan plus dengan pada malam ni saya dapat semua orang ni yang nampak saya pun tak tahu ni. So crowd-crowd yang ada ni adalah crowd-crowd yang circle yang positif. So jangan tinggalkan circle ni bang. Jangan tinggalkan circle-circle macam ni. Ini happy-happy punya group. Bang, dalam group ni saya nak suruh hampa buat apa je pun. Main rumah saya pun tak ada produk apa, saya pun tak ada apa. So apa kita ada berkongsi. Sebarang suka duka, macam pada malam ni adalah mindset saya nak kena cerita dekat hampa, iaitu andai kata terjatuh, bangunlah. Anggaplah diri hampa ni seperti mana hampa berjalan waktu budak-budak dulu. Waktu kita mula berjalan bukan main, hampa jatuh, hampa bangun. Hampa jatuh, hampa bangun. Hampa jatuh, hampa bangun. Betul tak? Adakah hampa putus asa waktu tu? Malah dah nak bangun. Hampa tak berjalan lah sampai sekarang. Betul tak? Kenapa kekuatan mindset waktu hampa budak itu hari, what happened setelah hampa berumur sekarang? Konsep yang senang. Beria mak hampa kata, bangunlah sayang, jalanlah sayang. So, hampa nak tunggu benda yang sama juga cakap, bang jatuh berniaga, bangunlah. Itulah datang circle ni. So kami lah yang kalau gelak-gelak kami, steady lah Safwan, steady lah Abang Aziz berniaga sampai sekarang steady. So itulah circle kita. Jangan pernah ada, jaga sama kita punya hati, insya-Allah. Jaga kita punya sini. Hubungan kita sama-sama kita dan Alhamdulillah dalam perniagaan saya, itulah saya kata hari Sabtu nanti insya-Allah boleh follow saya punya Facebook, saya akan buat live kerap. Boleh saksikan sendiri pada hari pelancaran market saya punya JV dengan company US dekat Bangsa Soft. So besok pagi saya kat Penang. Tadi malam ni saya live dengan abang. Besok subuh saya akan pergi ke Kuala Lumpur. So saya akan duduk dekat Bangsa Sos selama 2 malam dekat sana. InsyaAllah dan Alhamdulillah. Thank you semua. Nanti dulu belum habis. Belum habis lagi. Kita ada Cik Muhammad Amin ni. Dia ahli perniagaan juga. Terima kasih kerana join. Cik Azrul Aziz dia ada sebut, maaf kalau saya kata saya elak berniaga dengan orang kita kerana sifat tuan tanah yang tebal, dalam diri orang kita. Tapi sebenarnya pokok kampung tergadai. Ni lebih kurang falsafah lah tu kan. Kekayaan negara diperah oleh orang lain. Ada benarnya, ada tak benarnya lah. So dia tengok situasi. So mungkin ada benarnya dan ada tak benarnya. Okey, Tuan Haji Ilan Nuris. Mantap. Dia kata betul panel jemputan kita malam ni. Terima kasih Cik Sawan, nampak. Perisian solid. Perisian tu, bukan pengisian. Perisian tu maknanya teknologi ni. Komputer. Penyampaian jelas, penuh nasihat dan tips berguna. Terima kasih juga kepada saya, Aziz Basiran. Kerana menganjurkan siri sepak terajang ni. Kita tak terajang orang. Kita tak nak terajang orang. Looking forward kepada siri-siri akan datang. Syabas dan tahniah. Semoga kalian semua sukses. Terima kasih Tuan Haji Ilan kerana selalu join program ni. Dan Tuan Syah Safwan, apa nama FB Tuan? Mungkin boleh share pada diorang dan diorang nak follow ni. Apa nama dia? Syafwan Abu Kasim. Macam mana saya nak kongsi? Saya pun tak boleh nak ni. Apa kita akan typekan di sini? Syafwan SHAFFUAN, betul? Betul. ABUKAN kan? Sambil-sambil tu saya nak menyembang sama dengan isu tadi tu kan, pasal ketuanan tadi tu kan. Betul bang, at one point memang itulah sifat. Tapi saya tak boleh nak stresskan perkataan kita punya kaum, kesian kaum kita.
So saya tak mau fokus kepada satu-satu kaum kan. Dia akan berlaku sebab apa? Sebab kita ada power. So in case of Malaysia, kita adalah ketuanan tu. Faham tak? Tetapi just bayangkan satu hari nanti aku boleh merubah persepsi tu. So sebab tu kadang-kadang saya betul, saya pun sama macam abang tadi juga. Sampai satu tahap aku tak mau ada partner. Sebab saya kata kat abang tadi kan, saya banyak sangat pengalaman dan keseluruhannya adalah dengan ketuanan tadi tu. Jenis ketuanan tadi tu. Faham tak? Tetapi jauh dalam lubuk hati saya kata mudah-mudahan lah mereka ni berubah. Faham tak? Kita kena doa sentiasa kat mereka. Sebab apa? Kita juga. Itu orang kita juga. So kalau boleh, siapa lagi nak tolong orang kita? Kalau bukan kita. Macam tu lah konsep dia. So jangan putus berdoa. Tak apa. Untuk abang berfikiran macam tu tidak salah. Sebab saya pun pernah berfikiran yang sama. Tetapi insya-Allah satu hari nanti abang akan berjumpa dengan ketuanan yang hebat. Saya doakan abang satu hari nanti nak berpartner akan jumpa spesies yang ketuanan yang sama tetapi orang tu sangat hebat. Jangan risau. Insya-Allah dia akan jumpa. Dengan izin Allah. Betul. Dengan izin Allah. Setuju. Okey, jadi ada yang benar, ada yang tak benar sebab tak semua begitu. Ada juga yang begitu. Memang betul. Okey, jadi kita ada Tuan Ilan Nolis, dia nak follow FB Tuan. Lepas tu Cik Safwan Abu Qasim sharing, dia kata, Tuan Haji Ramlan pun ada terbaik Tuan Safwan, dia kata. Atas perkongsian ilmu malam ni. Mantap Tuan, Abang Ali. Tuan Sahal Harun, salam dari Semanggoy. Ada orang dari Semanggoy ni. And then Puan Siti Fatimah Ghazali, Safwan Abu Qasim, dan juga Cik Muhammad Yazid Yusof, terbaik. Jadi insyaAllah tolong war-warkan program sepak terajang ini, dan yang terdekat yang kita akan buat insyaAllah dengan izin Allah boleh. Jadi kita akan buat pada 19 hari bulan ni yang kami punya sepak terajang ni adalah 9.15 malam sama dan juga pukul sehingga 10 malam. Mungkin ada yang tanya, kenapa itu hari kadang malam tu kadang malam ni? Sebab saya buat ni Cik Syawal Abu Qasim, kerja ni kita ni berniaga Jadi kita ni tak boleh nak fixkan time. Setiap hari apa ke dan sebagainya. Sebab kalau saya tak free, terus siapa nak handle? Begitulah cerita dia. Jadi saya punya cita-cita, saya nak cuba buat hari-hari. Kalau saya dah benda tu boleh berjalan sendiri semua, saya nak buat hari-hari sebenarnya. Kalau ada orang nak dengar. Macam Cik Safwan kata, bahawa kita jangan menyangka semua orang suka kat kita. Dan jangan menyangka juga semua orang benci kat kita. Jadi, pandai-pandailah hidup ini. Hidup ini penuh dengan sepak terajang. Okey, nasihat pada orang-orang muda. Orang-orang muda ni Cik Safwan, bagi nasihat sikit. Okey, baik. First kali saya pengen nasihat, jangan takut. Apa yang kita akan bincangkan dalam sepak terajang ni, ini adalah benda yang akan dan bakal berlaku dan ada mungkin tak pernah berlaku. So, kalau benda tu berlaku maksudnya bukannya tak normal. Ya, normal. Dalam berniaga, graf kita kalau macam ni cantik, you scammer. Itu saja. Tapi kalau you betul-betul niat, you memang graf kita macam ni dan itu adalah normal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bermula. Jangan pernah hampa nak tunggu satu benda yang perfect datang dalam hidup hampa. Tak ada. So make it perfect. Faham maksud saya nak? Jangan tunggu gelas yang cantik. Okay? Untuk hampa jual. Jadikan gelas yang ini, valuekan dia untuk hampa jual. So macam tu. Very simple. Dan bermulalah. Jangan tunggu pula. Kalau nak bermula, aku nak kena ilmu. No, tak ada. Ada banyak peluang untuk tu. So orang muda, satu yang yang ketiganya hampa kena tahu adalah hampa muda. Nama pun muda. Jangan risaulah. Jangan risau. So kalau kita ada dekat sini ada yang kita panggil yang sedang mungkin bekerja, yang dia nak mula mencari income lain-lain apa semua, bermula. Tapi make sure yang mana tidak ada conflict of interest dalam punya company dan kalau boleh bermula dengan kecil-kecilan. Dan elakkan yang nak cepat-cepat berduit, mohong semua tu. Betul. Jangan. Tidak ada dalam perniagaan atau dalam usaha untuk berjaya, tidak ada benda yang mudah nak boleh duit bang. Kalau orang macam saya mai jumpa hampa bang, mai kat saya bang, sebulan abang bagi je kat saya bagi kat abang duit sekian. Maknanya saya tu scammer paling hebat. So, bermula cari, dapatkan kawan-kawan, duduk dalam circle kita ni, insya-Allah. Untuk orang muda, saya nasihat pun tak guna dengan hampa ni. Faham tak? Sebab hampa orang muda, tak kisah. Bermain, bermula je. Tak apa, jangan takut. Hari ni gagal, besok takkan tumbang. Modal baru 200, modal 100. Betul tak? Ni bang, saya nak mula malam-malam, saya nak berniaga burger. Masih konsep cerita berniaga burger. Sekali hampa nak berniaga burger, percaya tak percaya, hampa akan spend 1,500. Contoh. Beli barang, beli duduk apa semua.
Seminggu berniaga tak laku, hampa rasa hampa rugi 1,500 ke? Kira betul-betul. Kalau hampa jual balik barang tu secara second hand, silap-silap hampa akan dapat balik setengah. Maksudnya mati ke nak mulakan perniagaan? Tak. That's why kita kata belajar dengan sekecil-kecil anak dan lakukanlah kesilapan yang macam mana pun, insya-Allah hampa orang muda. Untuk orang tua-tua pula jangan berani-berani sangat. Sat lagi ada yang tumbang tengah malam tu. Jangan main-main. Biasalah, salah usaha sawan. Itu saja bang. Terima kasih. Usahawan. Alright, terbaik. Alhamdulillah. Okey, jangan keluar dulu Cik Safwan. Kita nak buat penutup. Okey, terima kasih. Ramai yang ucapkan terima kasih tu. Terbaik daripada Cik Muhammad Yazid Yusof, Cik Hafizah. Semoga perkongsian menjadi amal jariah. Amin. Jadi Tuan Azrul Aziz, terima kasih Cik Safwan atas perkongsian. Puan Sarimah Azmi dan share. Tolong like and share dan juga tolong promote FB page kami supaya kami dapat berkongsi dan juga boleh join ataupun follow FB Cik Safwan Abu Kasim seperti yang ada di situ. Dan terima kasih atas perkongsian Tuan daripada Cik Azhar Waris daripada Mekar Asturi Group. Terima kasih atas perkongsian pengalaman. Jadi bang. Ya. Sorry sekejap Boleh tak bang kita sama-sama sekali kita sedekahkan Al-Fatihah sebab saya baru dapat berita kejap tadi. Boleh. Suami kepada kawan saya baru meninggal dunia. So kita insyaAllah kita doakan abang leadkan untuk bacaan Al-Fatihah dan kita doakan mudah-mudahan dia punya roh akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Okey mana saja abang tolong buatkan Terima kasih. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita baca dalam hati sajalah. Bismillah. Okey, terima kasih kepada semua. Saya tahu masa-masa anda begitu mahal sekali. So kami tidak kisah pun kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa program ini tidak beri manfaat dan sebagainya. Selagi kami percaya ada manfaat dan selagi niat kami tidak lari dan niat anda juga tidak lari, kita sama-sama berjuang dalam circle yang kita nak bina. Circle yang kita bina ni adalah circle yang pertama orang-orang yang berjaya, tak kisahlah dalam bidang apa pun. So yang tak mesti usahawan dalam pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Yang pertama, yang berjaya. Yang kedua, pernah berjaya. Yang ketiga, sedang berjaya. Yang keempat, mahu berimpian untuk berjaya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua. So Cik Muhammad Fitri Shah, terbaik perkongsian malam ni. Semoga dimurahkan lagi rezeki kita semua. Salah usaha sawan, jangan lupa tu. Cik Azmin Mustam kata best. And then Cik Muzuddin Muhammad, mantap Cik Safwan. Tuan Gilang Nuris terbaik. Cik Azman Ahmad terima terbaik semua. Azhar Waris Al-Fatihah, kita boleh sedekah surah Al-Fatihah. Dan juga Tuan Muazzuddin bin Muhammad, Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan terus salah usaha sawan point taken. Terima kasih Tuan daripada Tuan Haji Mat Aini Mustari. Jadi sekian saja saya ucapkan terima kasih kepada Cik Safwan. Jadi sebelum tu janji kami insyaAllah kami nak bagi tudung tapi tak semestinya design ni lah. So bagi pemenang, kru kita akan pilih dan pemenang adalah Cik Hafizah. Okey, Cik Hafizah. Semoga perkongsian menjadi amal jariah. Cik Hafizah, terima kasih. Kerana dia pun aktif sebelum ni. So beliau akan kami hadiahkan satu helai tudung bidadari yang di pasaran berharga RM99. So nanti beritahulah Cik Hafiz, kami nak post ke, you nak datang ke tempat kami ke atau bagaimana. So nanti you ada nombor saya kan, ada FB saya, so boleh contact saya. Kalau nak post, sediakan nama penuh, alamat dan juga nombor telefon. Alright, jadi sekian saja Cik Safwan. Cakap last, nak ucap apa? Assalamualaikum daripada Semanggul. Peace. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Safwan. Terima kasih kepada semua. Sangat-sangat dihargai sebab tanpa anda semua siapalah kami. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada semua di ladang boleh saya menumpang mandi. Tapi kalau ada swimming pool lagi bagus. Sekian. I love you all. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.